Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masnah binti Lazim, pelajar Diploma Pasca Siswasah Pendidikan bagi sesi 2021. Saya akan berkongsi refleksi latihan mengajar di Sekolah Menengah Tan Sri Muhammad Yaakob selama 10 minggu di bawah penyediaan Ustaz Abdul Aziz bin Sulaiman. Beberapa perkara yang saya akan kongsikan adalah: pertama, latar belakang sekolah; kedua, cabaran sepanjang latihan; ketiga, kekuatan dan kekurangan; keempat, pengalaman paling berharga sepanjang latihan; dan akhir sekali, cadangan penambahbaikan. Okey, latar belakang sekolah. Sekolah ini dikenali sebagai SMK Batu Gajah yang mana ditubuhkan pada tahun 1973. Sekolah ini terhasil daripada desakan beberapa orang tokoh, termasuklah bekas Menteri Besar Kelantan iaitu Tan Sri Muhammad Yaakob. Beliau yang begitu prihatin terhadap kesusahan murid dari Kampung Lawang, Kuala Cedok, Dalam Pepuyul, Batang Marbau dan juga Batu Gajah yang terpaksa melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah di sekolah yang berada agak jauh daripada rumah iaitu SMK Tanah Merah dan juga SMK Air Lanas. Sekolah SMK Air Lanas dan Tanah Merah daripada kampung mereka lebih kurang kira-kira 15 kilometer. Jadi agak jauh untuk mereka berulang-alik ke sekolah dan rumah. Jadi dalam keadaan serba kekurangan, beliau telah mencadangkan untuk SMK Batu Gajah ini menumpang bangunan Sekolah Rendah Kebangsaan Batu Gajah pada sebelah petang bagi tujuan mengajar. Sekolah ini diketuai oleh pengetua pertama iaitu Encik Hanafi bin Zaid, Encik Hanafi atau Zaid bin Ali, dan telah dibantu oleh 7 orang guru penolong dalam menyediakan pendidikan kepada muridnya iaitu seramai 120 orang di tingkatan 1 sahaja. Pada tahun 1975 pula, sekolah ini telah berkembang dan mereka mempunyai sehingga murid tingkatan 3. Namun murid pada tingkatan 4 dan 5 mereka terpaksa juga melanjutkan pelajaran ke SMK Datuk Mahmud Paduka Raja Tanah Merah ataupun SMK Air Lanas Celik. Dan pada tahun 1979, alhamdulillah, SMK Batu Gajah berjaya mempunyai bangunan sendiri. Dan tahun 1981-82 sekolah mula menerima kemasukan murid SPM dan murid STP. Dan sejak itu murid tidak perlu lagi berfikir untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah yang lebih jauh. Mereka hanya perlu menghabiskan mereka punya sekolah menengah di SMK Batu Gajah. Dan jumlah murid pada sekitar tahun lepas adalah kira-kira seramai 1,471 orang murid dan juga 114 orang guru. Dan sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah di luar bandar yang terletak di Jalan Cedok, Kampung Batu Gajah. Seperti yang saya beritahu tadi, jarak ke bandar adalah lebih kurang 15 kilometer. Dan sekolah ini, oleh itu sekolah ini juga telah menyediakan asrama supaya memudahkan murid untuk ulang-alik daripada rumah ke sekolah. Kadang-kadang kerana mereka tidak berkemampuan untuk menyediakan kenderaan ulang-alik, ibu mereka memerlukannya untuk bekerja. Jadi murid-murid tersebut akan stay di asrama. Dan pada tahun 2012, SMK Batu Gajah telah menukar nama kepada SMK Tan Sri Muhammad Yaakob, di mana bagi mengenang jasa beliau yang telah banyak membantu rakyat-rakyat sekitar. Okey, itu sahaja beberapa latar belakang tentang SMK Tan Sri Muhammad Yaakob. Okey, seterusnya adalah visi sekolah. Visi sekolah adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi sekolah pula adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Okey, cabaran sepanjang latihan mengajar.
Beberapa cabaran yang saya hadapi sepanjang latihan mengajar adalah pertama, aktiviti terhad bagi menjaga SOP. Alhamdulillah saya berpeluang untuk mengajar secara face to face dengan murid selama 1 bulan. So dekat situ antaranya adalah agak terhadlah untuk saya melakukan aktiviti dengan murid yang mana seperti kita tahu sekarang ni kita menggalakkan murid untuk lebih kooperatif, dan namun untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan itu agak terhad kerana jarak antara murid tu perlulah ada kan. So jadi agak sukar dekat situ. Dan ada contoh adalah melakukan aktiviti co-curriculum sepatutnya seperti kita tahu bola jaring ada satu aktiviti yang sangat berpeluh dan memenatkan, namun bagi menjaga SOP sekolah telah menginnovatnya hanyalah kepada aktiviti shooting sahaja. So dekat situ nampaklah terhadnya. Yang kedua adalah capaian internet lemah. Yang ini berlaku apabila bulan kedua yang mana kami dah mula ber-PDPR, dan sepanjang PDPR tu memang ada terdapat juga segelintir murid yang tak dapat menyertai kelas secara alamanya. Ini kerana kekurangan gadget dan juga mereka mempunyai capaian internet yang lemah di rumah. Dan ketiga adalah sukar menilai pencapaian murid. Okey, ini suka menilai pencapaian murid adalah kerana saya pernah bagi latihan selepas kelas, soalan lah selepas kelas bagi nak uji kefahaman murid. Namun kalau bila saya bagi first time saya bagi adalah dalam penyelesaian. Murid perlu menyertakan jalan penyelesaian. Hanya 2 soalan tapi hanya 2 orang murid yang melakukannya sebab mereka perlu, bagi mereka adalah rumit untuk mereka melakukan jalan penyelesaian tersebut. Jadi saya telah menukarkan kaedah kepada soalan objektif. Alhamdulillah semakin ramai murid yang menjawab soalan tersebut, namun saya tidak pasti sama ada mereka hanya tekan A, B, hanya menembak jawapan tersebut sebab sepanjang conversation ada juga murid yang beritahu tembak je. So dari situ agak sukarlah untuk saya menilai pencapaian murid. Yang keempat adalah guru perlu meluangkan lebih banyak masa dalam membuat persediaan kelas secara atas sekalian. Betul. Sepanjang saya PDPR dan fizikal, ketaralah di mana bila PDPR ni saya perlu bukan setakat menyediakan bahan, saya perlu masukkan bahan tu secara alamanya. So benda tu agak mengambil masa. Kadang-kadang saya perlu shoot video untuk mengajar. So dekat situ dah mengambil lebih banyak masa persediaan. Yang kelima adalah kurang penekanan pendidikan ibu bapa. Hari ini demikian kerana ibu bapa sibuk bekerja dan juga mereka juga tidak terlalu menitik beratkan pendidikan. Kerana ada one time saya tengah kelas dan saya tanyalah that student, dia kata maaf dia tak dapat join sebab dia ikut ayah dia kerja bawa lori. So saya macam okey tak apalah, nanti dah free cuba jawab dan tengok baliklah apa yang kelas saya ajar pada kelas hari ini. So dekat situ kita nampak ibu apa yang tidak terlalu menekankan pendidikan. Okey, kekuatan dan kekurangan. Kekuatan adalah lokasi sekolah lah yang berdekatan dengan kediaman saya sendiri. So dekat situ mudahlah untuk saya pergi ke sekolah. Dalam 5 minit saya dah sampai ke sekolah tu. So kekuatan bagi saya, kekuatan. Dan yang kedua adalah murid dan guru saling bekerjasama. Yes, betul. Alhamdulillah sepanjang latihan mengajar, apa-apa yang saya perlukan sangat mudah. Setiap semua guru atau staf semua sangat membantu. Dan even murid pun sangatlah membantu dan bekerjasama, tidak terlalu pening kepala lah. Dan yang seterusnya adalah meningkatkan kemahiran teknologi dan juga kemahiran mengajar. Ya betul, PDPR ni banyak mengajar saya tentang teknologi dan juga latihan mengajar sendiri banyak mengajar saya. Sedangkan manakala ini first time saya latihan mengajar, saya mengajar murid secara real. So kemahiran kat situ saya boleh membantu memperbaiki kemahiran mengajar saya, dan at the same time kita tahulah apa yang patut kita buat dan tak patut buat, dan semangat itu dia menanam kesemangat untuk mengajar murid-murid dengan lebih baik. Itu kekuatannya.
Dan kekurangannya adalah lokasi sekolah itu di luar bandar. Kekurangan sebab apa? Kami bila dekat sekolah tu kami kurang capaian internet. Line agak tak ada kadang-kadang, ada internet pun susah. So agak susah lah kadang-kadang kita pun nak kreatifkan kelas secara, kita nak main game secara online supaya murid lagi seronok untuk belajar kan. Tapi sebabkan kita tak ada capaian internet dekat sekolah tu, so everyday kita akan buat secara fizikal sahaja. Sedangkan pilihan ada lagi banyak. Sedangkan kita kalau ada yang online tu lagi seronok lah sebab kita lagi banyak pilihan. Yang kekurangan seterusnya adalah latar belakang murid. Contohnya kurang kemampuan kewangan. Ini berlaku pada PPR lah, yang mana mereka terpaksa berkongsi telefon dan juga mempunyai masalah line juga. So dekat situ agak sesuatu yang saya tak boleh nak itu satu kekurangan lah. Okay. Seterusnya adalah pengalaman paling berharga. Pengalaman paling berharga adalah guru-guru ni tak jemu nak kongsi pengalaman, nak kongsi carangan, dan juga mereka juga tak kekok untuk dengar pendapat saya yang itu. So dekat situ saya rasa macam dihormatilah. Dia dengar dan juga at the same time dia pun berkongsi juga. So itu saya sangat suka lah. Yang kedua adalah suasana sekolah mesra dan banyak membantu memudahkan urusan sepanjang latihan. Ya, betul. Staf-staf dekat sana pun banyak membantu. Mereka pun sangat mesra, mudahlah bila saya gunakan makmal komputer pun mudah, sangat mudah urusan, alhamdulillah. Dan seterusnya murid-murid menghormati guru. Sejujurnya saya agak takut untuk mengajar murid sekolah menengah kerana mereka pun fizikal besar-besar dan jadi benda itu macam dah boleh tolak tepi lah sebab alhamdulillah sepanjang saya mengajar tu alhamdulillah murid-murid sangatlah menghormati. Okay, seterusnya guru-guru serta kaki tangan sekolah sentiasa memberi galakan kepada guru pelatih supaya tak rasa kekok. Ya, saya awal masuk sekolah tu saya dah diberi tugasan untuk membantu guru bertugas handle aktiviti co-curriculum. At first saya rasa sangat kekok, but alhamdulillah along the way saya rasa macam dah lama dah buat benda tu. So sangatlah tak kekok. Mereka sentiasa galakkan lah. Kalau saya tak tahu pun dia ajar. So sangat banyak benda yang baru saya belajar. So saya sangatlah, pengalaman tu sangat berharga lah bagi saya. Seterusnya adalah cadangan. Cadangan untuk penambahkan adalah bagi saya kita sebolehnya sediakanlah latihan semasa atau selepas sesi. Kalau macam murid selalunya selepas sesi mereka tak berapa berminat, tapi sebab bagi mereka okay, after sesi tu sudah mereka dah nak fokus ke next subject. So saya galakkan semasa lah. Kita sama-sama buat latihan tu, sama-sama kita selesaikan bersama kawan-kawan. So itu lagi menyeronokkan. Yang kedua adalah melakukan aktiviti secara berkumpulan atau pasangan. Seperti saya beritahu, lebih seronok apabila kita melakukan aktiviti itu bersama-sama dan murid juga mempunyai lebih keyakinan berbanding melakukannya secara sendirian. Yang ketiga adalah sering bertanya tahap penerimaan murid terhadap topik yang diajar melalui soal jawab. Ini sangat penting kerana kita sebagai guru tak boleh nak shock sendiri. Kita tak boleh nak expect setiap apa yang kita ajar semua murid akan dapat. Jadi dah lebih baik kalau kita keep on kadang-kadang dah mengajar sekejap tu tanya okey ke macam mana tanya, kita macam recap sikit. So bagi saya macam itulah caranya. Yang keempat adalah menggunakan kaedah atau aplikasi menarik dalam kelas itu sememangnya lah supaya dapat menarik lebih lama tumpuan murid untuk mendengar pengajaran kita. Okay, itu sahaja sekian daripada saya. Terima kasih Nisa dan juga SMK Tan Sri Muhammad Yaakob kerana telah memberi saya peluang yang tidak terhingga lah, peluang untuk mengajar ini. Terima kasih. Assalamualaikum.